Okay, so kita akan tengok contoh yang ke-8, muka surat 108. Okay. Semua cikgu ambil contoh buku teks sahaja. Cuma bila kita bersemuka, cikgu apa yang terlintas di kepala untuk diberi contoh, itu yang cikgu bagi. Okay. So, sebab cikgu jarang pakai buku teks sebenarnya. Okay, tambah-tambah lagi bab ini adalah bab yang telah dipelajari sebelum ni. Okay. Tajuk set sebelum ni, ya, tajuknya bab yang ketiga. So silibus kamu KSSM, dia dah jadi bab yang keempat, operasi set. Kandungan tetap sama. Okay, so kalau kamu tengok, kita teruskan kepada contoh 8. Set P adalah faktor bagi 24. So faktor, apa yang kita kenal sebagai faktor? Faktor ni sebenarnya hasil darab. Hasil darab yang menjadikan nombor 24. Itu maksud faktor. Hasil darab yang menjadikan angka 24. So kita tengok apakah unsur dia. So pastinya kamu akan ada hasil darab 1 darab dengan 24, 1 darab dengan 24, itulah 24. Okay? Dan dia ada juga 2 darab dengan 12, 24. Dia ada juga 3 darab dengan 8, pun 24. Dan dia ada 4 darab 6, 24. Okay? Cuma yang ni cikgu susun lah. Cikgu susun mengikut turutan menaik. Okay? Tapi bagaimana cikgu dapat 1, 2, 3, 4, 6 ni adalah hasil darab yang melibatkan, janganlah kamu kata 1 darab 2, memang takkan jadilah 24. Kerana 1 ni kombinasi dia dengan nombor 24. Baru dia jadi 24. So macam itulah faktor bagi 24. Okay, tadi kamu dah belajar nombor perdana, so kali ni kamu tengok faktor. So itu cara untuk dapatkan faktor. Okay, untuk set Q, unsur dia adalah gandaan 3, sifir 3, gandaan bermaksud sifir 3 yang kurang daripada 20. Okay, so sifir 3 bermula dengan 3, 6, 9 sehingga kurang daripada 20, so 18 lah. Sebab yang seterusnya adalah 7 kali 3, 21, dah lebih. So dia nak kurang daripada 20, so ini adalah unsur bagi Q, sifir 3 yang kurang daripada 20. So untuk set R, dia adalah sifir 4 yang kurang daripada 20. So dia tidak memberi kepada kamu set semesta, dia tidak bagi kepada kamu limit, tapi dia bagi macam ni. So kena tengoklah. Sebab itulah kamu dia bagi gandaan 3 yang kurang daripada 20. Kalau dia tak sebut kurang daripada 20, nombor 21, 22 dan seterusnya, sifir 3 ni dia akan panjang lah. Sebab dia tak bagi set semesta, dia tak bagi kamu limit, tapi dia bagi macam ni. So kamu kena faham untuk menyenaraikan unsur dia macam mana. Okay? Sebab tata tanda set ini sahajalah kita mencari apa yang berada di dalam peristiwa dia, peristiwa set Q dia macam itulah. Okay, so penyelesaian dia kita akan tengok kesatuan. So P kesatuan Q bermaksud P dan Q kita akan ambil semua sekali. So P dan Q dia kita akan ambil semua sekali. Kamu kena tahu apabila melibatkan kesatuan, jawapan kamu seharusnya banyak. Okay, bukanlah 1, bukanlah 2. Kalau sikit ataupun 1 atau 2 jawapan tu biasanya persilangan. Kalau kesatuan dah, kalau semua ni jawapan P kamu ni pun panjang, Q kamu ni pun panjang, bila kita ambil semua mustahil dia jadi pendek. Mustahil dia jadi sikit lah. Cuma kalau kamu tengok dekat sini, kita akan ambil P dahulu, 1, 2, 3 sampai 24 dan kita akan gabungkan dengan Q. Kalau kamu tengok P dengan Q, P kamu ada 3, Q kamu ada 3. Tapi jawapan kita akan tulis sekali sahaja. So dia macam itulah, memang itu cara penyusunan ataupun cara menulis unsur. Okay, walaupun kamu nampak P kamu, ialah cikgu dah kata semua, seharusnya semua kita ambil ialah salinlah balik P semua. Ada nak tanya? So ada dan juga Q kita akan salin semua. So seharusnya yang sama, yang berulang 2 kali kita akan tulis sekali saja. Dia macam itulah. Okay, so kita combine semua, kita gabung semua P dan semua Q, so inilah jawapan yang akan muncul. Okay, nak susun atau tak susun tak ada masalah. Unsur ini kalau kamu rasa tak susun pun betul, susun itu lebih baik, senang kita nak tengok. Okay, dia macam itulah. Okay, dan bilangan unsur N ini, yang macam tadi kamu dah tengok, N ini adalah bilangan unsur. So dalam ni kalau kamu kira, dianya akan ada 11 unsur ataupun 11 elemen.
So itulah jawapannya 11. So kalau kita gambarkan dengan gambar rajah Venn ataupun Venn diagram, so inilah jawapan dia. Okay, so kalau kamu tengok macam mana kita nak tengok dia bertindih tiga, ketiga-tiganya bertindih atau tidak, kita tengoklah tengah-tengah ni, ada tak yang sama di antara ketiga-tiganya. So ada 12, ada 12, ada 12, barulah kamu nampak dia adalah bertindih rupa-rupanya. Okay, dan bagaimana untuk kita menentukan pelengkap bagi kesatuan set? Samalah macam tadi. Okay, pelengkap kamu simbol yang sama. Okay, simbol tata tanda koma ke atas ni. Okay, so kita dah ubah. So dia akan jadi A kesatuan B selain daripada dekat situ. Okay, konsep dia sama. Cuma kat sini kalau macam tadi kita akan cari yang bersilang dan kita akan ambil selain daripada yang bersilang. So yang ini kita akan cari yang semua, kita akan ambil semua dan kita akan cari selain daripada semua. So dia macam tu. So boleh kamu tengok dekat sini ada simbol set semesta di luar. Okay, kotak set semesta dekat luar ni. Kalau tak ada set semesta tak boleh lorek dekat luar ni. Okay, set semesta kamu tu limit kamu, itulah petak dia. So kalau kamu tengok P dengan Q, kita akan lorek semua. Tapi dalam hal ini kita akan ambil selain daripada semua P dan Q. So kita akan lorek yang dekat belah luar. Dia macam tu lah. So itulah pelengkap, cukup mudah. Okay, gambar ni pun sama. So kalau macam ni kamu tengok, kita akan tengok kepada petak P dan bulatan R. Okay, so yang bertindih tengah-tengah ni. Tapi kita bukan nak buat yang bertindih, kita bukan buat persilangan, kita ambil kesatuan. So asalnya P dengan R kesatuan dekat dalam ni. So kita akan lorek selain daripada yang dekat dalam. So luar ni lah. Dia macam tu. Okay, kalau 3 gambar yang kesatuan, so 3 yang sepatutnya di dalam ni yang kita lorek. Tapi bukan yang itu yang kita nak yang selain daripada yang belah dalam ni. Okay, so itulah dia. So kalau kamu nak tengok contoh pun boleh. Contoh 10 muka surat 111, dia bagi kepada kamu set semesta. So ini sahaja kamu punya jawapan-jawapan limit kamu. So set A dia dah bagi apa, set B, set C dia dah bagi. Okay, sekiranya dia minta A kesatuan B. So A semua dengan B. Okay, so A semua dengan B. Kamu tengoklah A semua dengan B dekat sini. Kita akan ambil semua jawapan. Miri cukup kita tulis sekali. Okay, so mungkin ini tak tahu dia susun macam mana. So kalau ikut jawapan kamu A dengan B kesatuan ataupun semua, miri, sibu pun kita akan tulis sekali. Kucing, betung, kapit, limbang. Sebaliknya dia nak selain daripada jawapan A dan B lah. So jawapan A selain daripada A dan B, lebih senang kamu akan tengok set semesta. Kalau miri kita dah ambil, so miri tak akan boleh ambil lah. So sibu dah ada dekat sini, so kita tak boleh ambil sibu. So kucing tak boleh. Betung pun dah tak boleh. So kapit pun tak boleh. Limbang pun tak boleh. So yang tinggal adalah mukah dan juga bintulu. Selain daripada jawapan A dan B. Okay, so dia macam tu je, cukup mudah. Kamu dah faham pelengkap, kamu dah faham kesatuan, kamu dah faham persilangan. So bab ni sebenarnya mudah. Untuk 43 pun sebenarnya cikgu tak perlu ajar. Sebab dia adalah gabungan di antara persilangan dan juga kesatuan dan juga pelengkap. Okay, dia gabung tiga-tiga. Tapi tak apa, kita akan continue juga nanti. Mungkin selepas raya, okay, untuk 4.3 kita akan tengoklah sikit. Kalau tidak pun cikgu akan upload video YouTube sahaja berkenaan dengan Google Meet penerangan 4.3. Okay, sebab mungkin dalam 4.3 kita akan belajar melorek persilangan, dia gabung terus dengan kesatuan. Dia gabung terus dengan selain daripada ataupun pelengkap. So tiga-tiga tu dia gabung dalam satu soalan. Okay, so macam mana keadaan kawasan yang sepatutnya? Dia macam tu. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.